tiba-tiba siapa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi dalam Seismik Seram jam 12 malam ini. Dan kita ada Page Mono. Hello, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Page? Alhamdulillah sihat. Macam mana awak melalui MCO kali ni, okey? MCO kali ini begitu lancar. Alhamdulillah. Lancar. Ya. Okey, dan kita ada juga Page Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Page? Sihat Alhamdulillah. Dan kita juga ada seorang jejaka yang sering diminta-minta masuk video. Wow. Kalau ada video tu Sudah Iman. jadi. Banyak Iman. Terhangat di pasaran. pasaran. Kita ada Amin. Halo. Assalamualaikum, apa khabar? Baik. Sihat? Sihat, Macam mana Alhamdulillah. MCO ni hang buat apa kat rumah? Sama macam MCO yang lama. Tapi pengalaman tu lah, pengalaman kita dah ada pengalaman MCO 1.0 dan sekarang kita ada MCO 2.0. Pengalaman tu dah ada, so tak ada risau sangat. Betul. Cuma kita hari ni kita nak berceritakan pengalaman seram yang pernah kita hadapi dan cerita-cerita seram pejabat. I takut. Time ni dia nak cerita. Takut. So cerita pertama ni tajuk Kisah Seram di Pejabat, Pekerja Jam 5.30. Kredit kepada Fiction Syasha. Okey, kisah bermula semasa aku bekerja sebagai sales marketing di sebuah syarikat di Kedah. Ada dekat tu, Min. Aku ni jenis yang suka bekerja sampai lewat petang. Pada hari pertama aku bekerja, semuanya berjalan dengan lancar. Tiada apa yang meragukan. Aku ditempatkan di bahagian pemasaran dan pengiklanan di tingkat 6 syarikat itu. Sehinggalah pada satu hari, aku tertinggal charger phone di pejabat. Nak jadikan cerita. Dan kebetulan pada keesokan harinya adalah hari cuti. Jadi nak tak nak aku terpaksalah naik semula ke office untuk ambil charger tu. So aku fikir nak biar je sebab jam pun dah pukul 5.40 petang. Tapi bila ingat balik esok cuti dan phone benda paling penting, jadi aku tekad untuk naik juga ke atas. Aku pun tekan button lift untuk naik ke tingkat 6. Tempat aku bekerja. Masa tu dah pukul 5.45 guys. Dan office memang sunyi lah sebab semua pekerja dah balik. Aku berjalan menuju ke meja aku. Entah kenapa tiba-tiba aku rasa macam seram sejuk. Macam setiap langkah aku diperhatikan je. Sampai je dekat meja, aku tengok plug dekat bawah. Aku terus ambil charger. Bila aku nak bangun, aku terdengar henjutan kerusi. Macam tu kan? Macam macam ada orang tengah duduk sambil menghenjut kerusi tu naik rumah aku. Babe. Ya Allah, terkejut. Tapi aku ni jenis yang tak suka nak fikir-fikir lah benda-benda tu. Nak sedapkan hati, aku fikir mungkin kerusi rosak. Mungkin lah. Kan? Aku pun teruslah keluar dan tengok memang tak ada siapa dah pun dekat office. Masa aku buka pintu utama office nak ke lift, aku ternampak kelibat seseorang menghempas pintu surau yang berdekatan dengan lift. Lagilah aku gabra sampai nak luruh jantung dibuatnya. So korang bayangkanlah, tempat sunyi tiba-tiba ada bunyi kuat. Wey, cincah. Lift buka je, aku terus bergegas masuk dan tekan button untuk turun ke bawah. Dalam hati dah terdetik, macam manalah kalau tiba-tiba lift ni stuck. Tapi bukan lift yang stuck, lift terus naik ke tingkat 8. 8. Dalam hati aku dah baca ayat-ayat pelindung lah. Lagi cuak, sampai je tingkat 8, pintu lift terbuka. Tapi orangnya tak ada. Korang rasa? Tingkat 8 tu dah gelap sebab semua staff dah balik. Hanya Allah je yang tahu perasaan aku. Aku tutup pintu lift, terus tekan parking. Dalam hati masih baca ayat-ayat suci supaya lift ni tak buat hal lagi. Sampai je dekat bawah, terus aku lari kat kereta. Alhamdulillah selamat. Peristiwa itu masih terngiang-ngiang lagi dan aku fikirkan pula ada orang nak mengusik aku sebab masa aku nak turun lift memang ternampak kelibat. Tapi tak pasti apalah. Kan? Tapi bila aku cerita benda ni dekat office mate aku, semua terkejut sebab aku berani naik office lepas pukul jam 5.30 petang.
diorang semua dah mengalami benda ni. Ada yang sampai dengan bunyi tapak kaki masa dalam lift pun ada. Dalam lift. Tapi dia orang tak cerita dekat dia. Yelah, takut nanti orang takut kan. Jadi bila dah tahu ni, sharp je pukul 5 petang, dia dah berambus. Tapi kerja habis 5.30, dia dah pukul 5 malam. Tak Bos boleh. faham ke? Bos faham. Mungkin bos tahu. Mungkin office dia dah Memang memang angker. Memang ataupun dia ni pekerja baru mungkin. Tak tahu mungkin. kan. Tapi korang pernah tak pengalaman naik lift dekat tingkat yang korang tak tekan, tiba-tiba terbuka? Ada. Mustahil tak ada pengalaman tu. Ada. Tak ada. Oh, tak ada. Tak, tapi I Fakir pernah ada. Pernah. So far okay. Tapi selalunya tak ada benda-benda menyeramkan angker lah. Tapi pernah berlaku. Macam tak tekan pun tingkat tu, tiba-tiba stop, terbuka. Tak, itu faham. Itu faham kalau dia turun nak pernah kan, terbuka. Itu biasa lah. Mungkin orang dah tekan, lepas tu orang dah caw naik lift lain kan. Yes. Ini yang dia naik ke atas tingkat yang kau tak tekan. Ada pula. Ada. Oh, takut. office lama I kan, Ada orang tekan lift, lepas tu pergi tingkat, dia ada 4 tingkat je pun office tu, tingkat 3. Tapi bila lift tu terbuka, ada budak kecil tengah pegang bunga. Malam sama juga, maknanya dia nak ambil barang, lift terbuka, budak kecil pegang bunga. Kalau korang, budak kecil lelaki perempuan? aku tak tanya pula. Tak kisahlah, tak kisah. Tapi tengah malam bro, budak ke office buat apa Serum bunga. tapi diorang memang kata dekat wing tu, lift tu memang macam-macam. Tapi biasanya budak kecil. Cerita kedua, tajuk dia Tumpang Duduk. Okey, kiriman daripada blogger Yahoo. Selepas beberapa bulan aku bekerja pada shift malam, aku mengambil kesempatan untuk mengarang semula beberapa kejadian aneh yang aku alami di sebuah kilang. Salah satu kejadian pelik itu berlaku beberapa tahun lalu. Seperti kejadian seram yang lain, begitu jugalah yang aku alami ini berlaku pada tengah pagi selepas detik jam 12 malam. Dia mesti nak kena berlaku malam Aku melakukan tugas di pejabat dan kadang-kadang aku mendengar bunyi mesin yang agak nyaring bergantung pada bahan mentah apa yang dikendalikan. Selepas jam menunjukkan 12.30 pagi, aku menuju ke kantin sebentar untuk membeli minuman panas dari mesin air segera yang terletak lorong di antara kantin dan pejabat utama. Lepas tu, aku berbalik ke bilik pejabat semula untuk menyiapkan tugasan. Aku juga menghirup kopi panas sambil memerhatikan kertas kerja dan sewaktu aku menoleh ke sebelah untuk melegakan ketegangan leher, tiba-tiba aku nampak kelibat seseorang berambut panjang duduk di kerusi meja sebelah. Batch mono. Takut. Lepas tu Mulanya aku fikir salah seorang rakan kerja aku yang mungkin masuk secara senyap ke dalam pejabat dan duduk di sebelah aku. sebelah. Aku pun tekadlah nak pandang semula sebab pelik siapa lagi yang berambut panjang dalam kilang ni, sebab semua dah potong rambut. Tapi masa aku toleh kali kedua tu je, dah tak ada pula kelibat yang duduk dekat kerusi tu. Masa tu bulu roma aku memang naik meremang. Sampailah aku buat tak tahu dan terus keluar turun dari pejabat. Anggap macam tak ada apa-apa berlaku lah. Tapi dalam hati tertanya juga, siapa pula yang duduk kat kerusi tadi. Sejak kejadian tu, setiap kali aku kerja shift malam, aku akan pastikan semua kerusi masuk ke bawah meja dulu, sebab aku tak nak lagi alami benda yang aku rasa hari tu. Tapi Itu sahaja cerita dia. Tumpang duduk. tak, tapi macam hantu tu kemasan. boleh je tarik keluar macam Lagi scary. Lagi Faham scary kan. tak? Kalau dah masuk, waktu tiba-tiba macam Dia keluar balik. keluar balik lagi aku. Tak, dia lagi sikit kalau macam dah masuk, keluar perlahan, lepas tu tiba. Okay, so tajuk dia macam menarik lah. Suara budak dan printer bergerak sendiri. Dulu aku kerja kat satu syarikat Jepun kat Shah Alam. Lepas kerja 1 tahun, kami buka branch lain tak jauh dari HQ. Sebelum shifting barang-barang warehouse, budak-budak operation kena masuk dulu bersihkan warehouse. Masa tengah hari buta tu, diorang pergilah mengecat warehouse kat storage area. Dan masa tengah cat tu, ada seorang budak ni dengar ada suara budak kecil tengah ketawa. Budak yang mengecat ni pun ingatkan geng-geng lain juga yang tengah mengecat kat loading bay. Tapi bila dia dengar balik suara budak tu, macam tengah main lari-lari pula. Memang cuak lah member yang tengah mengecat ni tiba-tiba dengar suara budak kecil kat warehouse yang baru pindah ni. Terus cabut dia daripada tugasan mengecat tu. So dia tengah cat, dia caw. Dan ada satu masa pula, aku dengan teammate selalu jugalah stay back sampai 2-3 pagi. Dalam 2 bulan juga sebab kita orang nak handle projek baru.
Ada satu hari itu, jam lebih kurang pukul 2 pagi, aku tengah sort out documents. Lepas tu budak-budak operation semua kat dalam bilik meeting. Kiranya aku seorang je lah dalam office time tu. Time Berani tengah dia. Time tengah aku shoot, aku perhati semua dokumen. Tiba-tiba aku terdengar ada bunyi printer. Aku pun check lah PC. Aku ingatkan terprint dokumen apa-apa masa tu. Tapi check punya check, tak ada pun tertekan dokumen untuk print. So aku pun terus pergi dekat printer. Memang ada paper yang keluar, Ai. tapi kosong je lah. Supaya aku ingatkan gambar apa. Tiba-tiba Tak, keluar. kosong je, tapi tak ada satu perkataan pun. Masa aku bergerak dekat tempat duduk aku balik, tiba-tiba kursi eksekutif gerak ke belakang dengan sendiri. Macam ada orang tarik laju-laju depan mata aku sendiri. Lepas tu, sepantai kilat lah aku lari masuk meeting room, terus menyempit dengan budak-budak operation kat sana. Risau punya pasal. So, tu je cerita dia. I cannot imagine lah kalau benda tu okay, kalau benda tu jadi, you nak apa? You macam buat macam tak bergerak, bawa pingsan. Yelah, kalau you nak lari, tiba-tiba benda tu hai. Aku tengah bayang mata Nol Kau sehari. bayangkan Kau terkejut aku. Aku tak terbayang. Aku terimagine. Betul, kau tengah lari, tiba-tiba kau lari di depan kau. Macam Seterusnya cerita kita adalah tajuk dia siapa buat air kat pantry. Okay, cerita ni kredit kepada The Reporter. Nama aku Syam. Baru grad dan dapat tawaran kerja di Selangor. Syarikat tempat aku bekerja ni baru 2 minggu ditubuhkan. Aku dengan Syed kerja sekali. Bukan Syed Saddiq ya. Okay. Dan aku pula sebenarnya dapat tawaran dari Syed untuk kerja dia dengan dia dekat syarikat abang dia ni. Time tu pekerja pun baru ada 6 orang je. Aku, Syed, 2 orang lagi preker grafik. Nora sebagai kerani dan majikan aku which is abang si Syed ni. Pejabat kita orang ni berada dekat tingkat 2. Tingkat 3 sampai tingkat 5 syarikat lain punya pejabat. Dan bawah pula ada buka restoran mamak. Okay. Dulu memang tingkat 2 ni memang dah lama kosong. Tak ada siapa pernah sewa. Dapat pula majikan kita orang tahu bayaran sewa bulan pun murah. It's always like that. Itu yang dia nekat nak buka syarikat dia dekat situ. Buat hal. So, adalah satu hari tu kita orang macam bercerita lah pasal pengalaman seram kat tempat kerja. Nak nampak yang aku ni hebat. Jadi pun aku buka lah cerita bohong aku yang aku pernah stay dekat office lewat malam. Time tengah syok main game, tiba-tiba terdengar bunyi orang bancu air. Siapa pula kacau sudu malam-malam? Bila aku sampai je kat pantry, tiba-tiba aku nampak seorang perempuan rambut dia panjang cecah lantai. Cah. Tak suka lah yang Apa lagi aku pun cabut lah. Cik Ponti. Member kerja aku yang dengar cerita ni semua seriau. Tapi diorang tak tahu yang aku bohong je sebenarnya. Itu cerita bohong. Cerita ya, ya. Okay. Okay, cerita bohong. Sampailah satu masa tu, You want it, you got it. hari Jumaat, aku memang betul-betul step back dengan Syed dekat office. Time tu, Syed dah nak gerak balik dah. Tapi aku pula fikir, macam nak main game dulu je. Sedar tak sedar, habis main game je dah pukul 11.30 malam. Aku pun bersiap-siap nak balik sebab teringat kisah bohong yang aku reka dekat diorang hari tu. Sendiri ingat. Sendiri. Okay. Aku pun pergilah kemas barang semua kat meja. Dan masa aku nak gerak tu, tiba-tiba Amalah. Dan masa aku nak gerak tu, tiba-tiba
aku dengar bunyi orang tuang air dalam cawan dekat pantry. Sebiji macam cerita bohong aku. Rasalah. Dah gelabah punya pasal, aku pun teruslah keluar office nak kunci pintu apa semua. Boleh pula Syed tiba-tiba muncul, tegur aku. Nak balik dah ke? Katanya dia tertinggal barang kat office, nak pergi ambil kejap. Aku pula berhati nak tinggalkan dia. Jadi aku pun buka balik kunci dan tunggulah dia ambil barang. Masa tu aku tunggu lama juga. Syed tak keluar-keluar. Hairan juga, kenapa Mamat ni tak buka lampu pejabat? Dah macam mana nak cari barang dalam gelap? Aku pun tunggulah 10 minit macam tu. Lama. Sebab dah lama sangat, aku panggil lah dia, tapi tak berjawab pula. Aku geram. Terus call phone dia. Bila dia angkat, kan? Dia tak, Mi? Nampak? Nampak tak? Tak. Nampak? Tengok tak? Tak nampak. Tengok. Ya Allah, serius. Shh. Sampai kat pantry. Sebab dah lama sangat, aku panggil dia tapi tak berjawab pula. Aku geram, terus call phone dia. Bila dia angkat, aku dengar suara macam baru bangun tidur. Oh. Panik gila lah aku. Time tu bila dengar Syed dia cakap dia dah lama sampai rumah. Apalagi time tu aku terus kunci cepat-cepat dan turun ke kat mak-mak bawah. Nasib ada orang time tu, tapi memang aku rasa terkena kat diri sendiri. Baliklah dengan cerita bohong aku lagi-lagi pasal benda macam ni. Tapi tu lah jangan buat cerita lah Jangan buat cerita. Jangan buat cerita, betul? Tapi biasanya kan benda-benda macam ni editor lah biasanya dekat office. Dia orang kena kerja malam. Stay late kan. Dia memang kerja malam. Lepas tu kenapa kalau editing suite memang kena gelap. So adalah satu dengar office lama juga. Dia tengah edit. So maknanya cahaya tu datang daripada dia punya monitor sahaja. So yang lain tu gelap. Sebab diorang nak edit untuk news esoknya. Maknanya wee hours, I don't know what time, 2-3 AM kan dia dapat news. So tiba-tiba dia dengar bunyi macam tu, macam benda hempas keyboard. Macam macam benda hempas atas keyboard dan kuat. Jadi dia pun macam you nak kena adjust mata you punya light kan, misalnya nak tengok. Time tu dia pakai headphone ke? Semua editor kan mesti akan pakai headphone kan. So dia dengar juga. Dia dengar juga very kuat. So dia pusing. Babe, apa yang dia nampak, babe? Anti pocong. Dia macam dia duduk, lepas tu dia hempas kepala dia. Allah, takutnya. Lepas tu I tak percaya tak, kata serius lah. My ex-boss dulu bagi tahu I. Lepas tu dia kata macam that person demam terus seminggu memang diberi cuti. Demam panas. Ya Allah. Tak, benda tu macam ya Allah. Kalau benda-benda yang macam tadi tu mesti dia menyerupai kawan. Kalau dia kacau-kacau itu tak pun apa. dah takut. Ini dah macam itu dia sekali hempas kepala dia dekat keyboard. Itu aku memang akan ingat sampai bila-bila. So sekarang ni bila nak buat kerja tengah malam-malam kan, anak dah tidur tutup lampu, so tinggal tu je. Tu yang I takut. So kadang-kadang kita pakai earphone kan biasanya. Ya betul. Risau Risau. Tapi dia orang banyak lah cerita daripada editor-editor yang kita selalu dengar kan, sebab dia orang kerja malam. I ada pengalaman tak kena kacau pun. Alhamdulillah lah, tak pernah kena kacau Sama, dekat I office. pun banyak tak I mean, kena kacau. tak kat office. Benda ni berlaku dekat office lama. Okay. Ref Asia. Okay. Lama dah. Waktu ni I rasa 2018 kot. 18 kot. Kita orang pernah edit video sampai malam, video klien. Time tu dengan Maxine rasanya. Maxine keluar malam, time tu dah malam dah. Ngantuk dah. Kalau Ref Asia tahulah,
Kan gelap kan penthouse kan. Ya tu. Lepas tu dia dah keluar pergi beli makanan ke minum macam I tengah seorang. Tapi tak pernah cerita kat dia. Sebab I tak cakap kat dia. Sebab dia suka stay sampai malam. Okay. Lepas tu I dengar bunyi mesin photostat lah. Aish. Tekzit. Tapi tak dengar bunyi macam orang ke apa. Bunyi media tiba tapi dia macam tu. Lepas tu sorang-sorang Dia tengok tak apa yang dia photostat dia tu? dekat, tahu tak media photostat dekat bahagian Judith tu. Dekat Says punya island tu. Tempat aku lah. Oh, okay. Tempat aku. Dekat tepi tu. So masa tu bila bunyi tu I macam tak ada apa kot. So itu sajalah pengalaman I. Macam tak ada apa kot. You benda tak pergi tengok? I tak pergi tengok. I tunggu je Maxine balik. Cakap pergi dia cepat sekarang, balik sekarang. Tapi sebenarnya kalau fikir balik logik cerita tu, orang kata memang mesin photostat akan bunyi sendiri. I know sebab dia macam nak Reheat. Tapi ni bunyi macam macam like orang photostat yang tu lah. Faham tak? Sebab kalau orang dah So, lama tak guna kan sleep. Dan I betul. fikir macam tu lah. I fikir macam dia nak ni balik. Kan photostat macam tu kan. Mungkin bila siang tak berapa dengar sebab ramai no face. So bila malam dia macam tu. Tapi bila seorang-seorang pukul 10 lebih 11 tu kita Of course you akan macam-macam fikir. fikir macam-macam lah. Tapi aku tak pernah cerita kat dia sebab dia memang suka stay sampai malam. Dia buat main editing malam. Tapi bila dia pernah je cerita juga kadang-kadang dia dengar bunyi kerusi. Bunyi kerusi orang gerak-gerak kerusi. Tapi bunyi guli, ada bunyi guli Fashion pen apa kita punya penthouse tu memang Agak Aku dulu time majlis tu selalu stay lambat ke. Tapi Ada pengalaman? Tak ada. Okey, Tak ada. Alhamdulillah. Macam tapi hang lambat aku tak tak- lambat. 9 lebih macam 9 tu lebih. lah. Ini 11 macam tu orang nak balik nak tidur rumah dah. Yang senyap je kan. Pernah lupa barang. Lupa barang ke time tu cuti? Tapi yes, lupa barang adalah perkara selalu aku buat. Aku pernah naik seorang-seorang. Ya. Pernah. Sama. Aku Sebab 3-4 korang kali dah. office lama korang tu tingkat 19. tinggi kan? 19 19 kali. 19 Dan bit. sangat gelap. Dan sangat gelap. Ini dia bukan dekat office lah. Ini just saja nak share. Aku dulu sebelum ni kan aku kan kerja bawa artis. So macam bila kita orang pergi show, kita orang show satu Malaysia tau. So pergilah macam-macam hotel lah kita orang pergi. So macam hotel, macam boleh dikatakan setiap minggu atau setiap bulan memang kita orang outstation, ada show kat negeri-negeri lain. So yang this one aku memang ingat lagi dekat Terengganu. Okay, cerita dia ada hotel ni tu dia ada dua wing, which is dia ada hotel yang lama and then hotel yang sama dia ada wing baru. Okay, Macam boleh OU lah, imagine So dia ada OU lah, macam old wing, new wing. So nak dia dekat cerita time kita orang datang tu, old wing sahaja yang ada Bilik. ada kosong, yang ada vacant. So yang new wing yang baru ni yang lebih cantik tu memang full occupied. So macam okay, orang macam duduk normal je lah. Okay, macam aku dapat bilik seorang sebab macam kita tak campur dengan artis kan. Macam kita manager dapat bilik seorang, so diorang punya bilik lah. Lepas tu macam baru kita masuk dalam, boleh imagine tak hotel lama, bangunan lama yang macam gelap, lighting pun macam tak ada, you know. So dalam perabot dia pun semua benda lama kan. So macam bila masuk nak melepas lelah, kan kita baru travel sebab drive tau. Aku drive time tu daripada KL sampai ke Terengganu. Lepas tu nak rehat-rehat lepak jap, aku duduk tengah baring-baring sendiri dekat dalam atas katil dalam bilik aku lah. Aku seorang. Sebab bilik artis aku beza 2-3 pintu daripada bilik aku. So tengah lepak seorang macam tu, tiba-tiba dengar bunyi air dekat dalam toilet dia. Ya. Bunyi shower dia. Dia mandi dia. Dia mandi dia. Kenapa time aku nak tidur kau nak mandi? Tiba-tiba dia macam bunyi shower, shower ke bunyi pilih pipe tapi serius air keluar. Aku rasa shower head tu kot. Dekat toilet tu, hotel lama tu toilet dia yang bathtub tapi shower dia tu dah yang turun ke bathtub. Kira kau mandi dalam bathtub kan. So dengan bunyi air. Shhh, lepas tu slow. Tuk aku macam aku seorang ke mungkin orang atas kot tengah mandi. Macam lemahnya kau punya sistem layer kau sampai aku boleh dengar kan. So aku macam, so aku ni jenis yang bangun check. Aku jenis macam tu. Aku sama juga. Kita jenis yang macam bukan kita dalam ni kita diam tak. Selalu kalau kita tengok movie macam janganlah pergi. Tapi sebenarnya kita macam tu. Macam betul. Kita macam bunyi orang ketuk pintu, kita akan lagi macam excuse me, hello. Kita akan lagi buka. So aku pergi check macam okay, adakah aku bermain ilusi sendiri ke apa, macam tak tahu kan. So pergi check. Tengok tak ada pula air buka. Tapi pap aku nampak ada water droplet. Ayo. Memang ada air yang drop
Aku macam okay lah, aku buat bodoh lah. Aku sambung balik buat bodoh. Dengar lagi dik. Dengar lagi bunyi shower. Aku dah macam Okay, you know what? Aku pergi bilik artis aku kat sebelah. Aku pergi lepak bilik artis aku kat sebelah. Namakan dia. Namakan dia. Kita tak boleh sebut nama artis ni. Artis lelaki Jain Sah. So pergi lepak dengan diorang dekat bilik diorang. Lepas tu sekali diorang pun buka cerita diorang juga. Alamak. Diorang pun buka cerita juga. Nak dia cerita. Okey, aku bagi satu contoh Satu contoh. Member ni seorang ni artis dekat dalam bilik ni, dia menghembuskan asap. Asap apa, imagine lah, faham je lah, asap rokok. Menghembuskan asap rokok, tapi asap rokok tu terbelah dua. Aduh, Dia kata macam Pesha duduk sini. Tak saja lepak dengan korang. Tapi tak bagi tahu lagi. Tak tahu lagi yang kita pun ada gangguan. Tapi macam again lah aku cakap, aku tak nak nangok, aku tak nak tengok. So benda tu tak muncul. Cuma kita dengar tapi tak buat bodoh je. Dan kita tak layan, kita keluar. So macam dia cakap, actually yang passion, rasa macam tak senang lah hotel ni. Mana tahu, lepas tu masing-masing cerita diorang punya kisah. Seorang ni tengah menghembuskan asap rokok, tapi asap tu terbelah dua. Kau boleh imagine tak macam mana asap belah dua? Maksudnya benda tu kat mana? Kat depan muka. Depan muka kau. So nak dia kata cerita lagi malam tu, kita orang memang sebab kita orang yang minta tukar bilik, tak boleh, dia kata memang itu je yang ada. Nak jangan cerita, katakanlah tak ingat, katakanlah time tu bilik kita orang 203 contoh. And then memang orang kat situ bercerita, and kebetulan pula kita orang ada kenalan yang dia adalah penyanyi kat hotel tu. Okey. Kan hotel kan ada macam penyanyi kat club kan. So kawan kenalan kita orang time tu menyanyi kat club tu. And dia memang selalu biasa nampak, dia kata benda tu, "Bik, kenapa kau tak duduk kat wing baru?" Dia tanya kita orang macam tu. Kita, manalah kita nak tahu, kita book hotel ni, itu yang kita dapat, itu yang kita dapat kan. Dia boleh macam tanya marah kita orang macam, "Bik, kenapa tak duduk kat hotel wing baru? Sini keras lah," dia cakap macam tu kan. Macam okey, kau perlu bagi tahu kita orang belum sampai berapa jam, belum tidur lagi malam tu, dan dia perlu cerita. So apa perasaan kau ketika itu? Tak mampu nak tidur lah. Lepas tu kata, korang dekat tingkat mana? Dah dia tanya kita tingkat mana. Korang kata apa? Lagi dia nak bagi tahu. Dia lagi nak share. Kita orang bilik 203. Oh babe, kalau tahu bilik 303, which is satu bilik atas korang. Dia cerita segala kisah dia. Kenapa ada orang bunuh diri ke? Ada, dia tarik-tarik suami dia, tarik-tarik bini dia macam tu. And perempuan tu memang sentiasa ada kat tangga. Dok lah, aku selalu imagine. Kenapa kau pegang aku? So boleh kita teruskan? Dah hotel lama, so boleh imagine tak macam bahagian tangga kat tepi-tepi tu. So macam daripada tingkat 2 you naik ke tingkat 3. And then dia kata bilik yang berlaku kes tu is satu tingkat betul-betul atas bilik kita orang. Husband tu bunuh wife tak tu. tahu cerita dia I macam dah lupa-lupa. Tapi kalau I macam masih ada sedikit ingatan, dia macam somehow macam perempuan ni macam kena tindas ke apa macam tu lah, macam domestic violence yang berlaku kat hotel tu. Takut itulah antaranya. Tapi nampak tak benar. Alhamdulillah. Kita Betul. dijauhkan. Kalau hotel aku sudah ada cerita sebelum ni. Hotel memang pernah 2 kali aku kena. Tapi nampak tak pernah. Dengar yes. Okay, ni macam one and only cerita hantu yang aku ada. Yang ni je yang pernah jadi dekat aku. Benda lain tak pernah jadi, alhamdulillah. So benda ni jadi masa aku macam form 5, 18, 19 macam tu lah umur aku kan. Habis SPM lah. So habis SPM ni macam ada yang kerja ke apa lah. Macam aku tak kerja, aku nak lepak. Aku suka lepak. Aku suka uha time tu. Baguslah tu. So aku duduk aku tak mau duduk rumah dengan parents semua. Aku nak duduk seorang-seorang dekat rumah tok aku. Sebab tok aku dah ada lagi, tapi tok aku time tu dia dah tua, dia nak pergi rumah anak-anak dia, rotate macam tu kan. So rumah tok aku ni strategik lah dengan dekat dengan kawan-kawan aku. So aku prefer untuk duduk seorang-seorang kat situ. Tapi aku memang dari kecil duduk situ. So dah berbelah tahun apa semua memang macam rumah kita biasa jadi biasa so macam tak ada masalah. Tapi orang takkan nampak rumah tu macam mana aku nampak lah. Okay, so ini macam kalau boleh kena macam hampa into sikit benda ni macam faham situasi rumah tu kan. Ni rumah kampung. Ni rumah kampung tapi besar ke kecil? Besar dia 2 tingkat. Dia besar 2 tingkat. Tapi dia asal dia dulu macam rumah kayu lama. Sebab Rumah dia pun atas, dah macam lebih 100 tahun lah rumah ni. So dia dah tambah batu-batu sikit semua kan. So scary lah.
Tapi aku tak takut sebab aku duduk situ lama. So kawan-kawan yang pi semua kan, semua akan ada rasa pelik. So mereka akan ada yang cerita macam oh aku tak boleh tidur rumah hang. Kadang-kadang bawa teman kan, Lepak-lepak. tak boleh tidur. Ada yang TV tutup buka sendiri, ada yang jumpa kat tangga, semua kan. Tapi semua benda tu tak nak jadi kat aku. So ada yang macam balik baru WhatsApp macam Amin, dekat tangga ada yang aku nampak semua benda tu kan. Tapi yang pernah duduk rumah tu, pakcik-pakcik aku semua depa pernah. tak akan cakap apa. So Ni nama dia benar-benar macam tu kan. Tapi satu hari tu aku balik dalam pukul 3 pagi macam tu nak lepak-lepak kan. Balik pukul 3 pagi macam tu, member aku hantar naik motor. So sampai je member aku hantar kat rumah tu, dia naik motor. Aku turun je motor, dia turun jauh. Dia turun jauh. Selalunya siapa yang hantar aku ke rumah tu, dia akan Sambung lepak. suluh lampu dekat rumah. At least aku buka kunci, aku dah masuk, hampa cak. Sebab aku lagi takut luar rumah daripada dalam rumah tu. Betul. Tapi kalau ini kampung takut luar rumah. Dia turun-turun tu dia turun jauh. Dia turun jauh, Okey, tapi memang esok pun dia cakap, dia kata aku meremang Amin semua, aku tak boleh, aku nak jauh macam tu kan. Tapi tak salah dia juga mungkin dia fikir macam tak apa ni rumah Amin, so Amin pandai-pandai dia faham kot, dia okey kot. Dia tinggalkan Dia Amin tinggal. macam tu je. So rumah tu gelap lah. So aku masuk rumah. Untuk buka lampu rumah tu, hang kena tekan switch yang tengah rumah. Switch dia tengah-tengah rumah. Kena jalan masuk ke dalam gelap dulu lah. Switch tu pun yang klasiknya, yang hitam. Yang hitam tu. Yang hitam tolak tu kan. Tetap tu nak masuk. So aku pun jalan lah. Jalan gelap tak nampak, tapi rumah hang hafal lah kan. So pi ke tengah tu. So jarak dia dalam 2 ruang tamu. Weh, Dalam betul. besar Pi kat tiang tu. So sampai kat tiang tu, tekan lah lampu. Pak, tak nyala. Tak nyala. Pak 2-3 kali tak menyala. Tentu kau seorang. Seorang lah. Dia dah cakap. Tengah-tengah rumah Tiga dia ni. pagi, Kau nak lari macam mana? Kau dah gelap gelita ni. Ya tu. Lepas tu time tu memang otak pun tak fikir apa lah. Memang macam ya dah duduk tak ada apa. Macam positif gila, tak ada benda yang jadi kan. Dia macam baru teringat. Oh okay, dah tengah musim hujan, kilat semua. Mungkin switch tendang dekat atas rumah kan. So macam tu kan. So decide untuk aku decide untuk naik atas untuk nak check switch tu. Mata selalu yang problem Pakai ni. solo handphone je lah. Tapi atas rumah tu pun ada cerita-cerita, ada yang Macam macam-macam. rumah atas ni mana yang kayu yang rumah original? kayu lah. Original lah. Kayu Okay, yang tu. Rumah tu pun atas ni orang dah tak pakai ni tu. Aku duduk seorang pun dah pakai. Memang Dah tak pakai. tinggal kan? Kita balik kampung pun kita takkan lepak atas. Ya. Tapi kalau tempat ramai baru kita orang tidur atas. Tapi ni atas ada kayu, so bila jalan mesti macam Ya. Naik tangga. Nak naik tangga semua kan. So aku design tu naik atas, yang orang cakap ada budak kecil rambut panjang, teton semua ada tu kan. So tapi aku sih tak fikir apa Kau tau. tak terfikir lah sebab kau duduk situ biasa. Sebab fikir nak switch tendang kan. So aku pusing je. Aku lepas buka switch tu, aku tak menyala, aku pusing je. Lepas tu dia macam orang tutup telinga. Tapi bukan tangan lah. Dia tak tutup tangan. Dia macam kita letak earphone, yang earbud tu. Pak, hang dah tak dengar noise. Dia jadi gelap kan. So macam tak apa lagi. So macam apa benda kan. So dalam setapak macam tu jalan, dia bunyi. Dia aku nak buat. So dia bunyi macam ni. Hui, serius ni. Ya. Aku punya meremang. meremang tu. Sumpah weh. Aku punya meremang tu, aku boleh asap helmet aku atas kepala je tau. Masih Masih. Aku boleh rasa macam cucu-cucu helmet tau. Rambut aku macam cucu-cucu helmet lah. Nak describe aku punya meremang kan. Aku macam aku macam okay, aku dah tak boleh positif lah ni. Amin jangan lari macam tu. Amin jangan lari. Macam kita cerita dia nanti tiba-tiba dia keluar ke apa Memang kan. betul. Kita kejar. Jangan lari. Aku tak, kalau aku laju dia lagi laju ke apa kan. betul. Nanti aku pensan ke apa. Itu. Betul. So aku cakap okay, relax Amin, jangan lari. Tapi decide aku tak mahu naik, aku nak keluar. Aku nak keluar, jalan 2-3 tapak lagi. Ada lagi ke? So jalan 2-3 tapak lagi. Kau jangan buat bunyi lagi. Dia Aku bunyi, buka siap-siap. dia bunyi lagi sekali lah. Kali ni dia macam lagi marah lah. Dia cakap
Saya dia macam mungkin dia fikir macam hang ni macam acak-acak. Acak-acak cool apa aku dah gempang kan. So tu kali tu kan dia bunyi kali kedua lagi kuat lagi marah. So untuk describe bunyi dia ni sebab aku buat tak bunyi tau. Kalau hampa boleh tengok video singa ke harimau ke dengan hang dengar dekat zoo lain tau. Ini yang dekat zoo punya sound tau. Sebab dia dah bagi noise cancellation dah. Ya tak Allah, ada mana kan. kuat lah dekat dalam Dia memang dengar lah kepala macam macam tu tau. Macam marah gila. So macam dengar cerita tu aku lari. Aku tu macam mampu ya cakap bodoh baik aku pingsan macam ni. Lari kan. Itu time tu tak ada dengar bunyi apa. Aku rasa ada aja dengar bunyi macam tu tapi itu aku rasa memang kucing. Motor still ada kucing. So aku lari keluar sampai dekat tepi jalan. Tepi jalan Kau tidur mana malam tu? Lagi dekat luar kan lagi takut. So aku macam rumah belah sini rumah belah sini jalan belah sini. So macam hang tak boleh belakangkan rumah juga kalau dia main dari situ kan. So macam mesti kena tengok tapi hang mesti kena tengok jalan. So aku macam Apa nak buat ni? Aku try call. Aku memang tak call lah Amir tu yang tak sorry Amir aku terpaksa mention nama. Aku call member yang yang ada. So call depa semua mai ambil weh tolong aku kena kacau semua bla. So depa mai ambil bawa keluar depa subuh baru balik rumah tu. Buka lampu macam biasa. Aku tak ingat aku naik ke tak buka suihata tu tapi buka lampu macam biasa. Okey. Okey, itu saja sesmek seram kita seram betul. untuk hari ni. Seram betul. Segala benda yang kita dengar tadi tu. Sewaktu bercerita tu. Kau lah banyak tu peranjat. Yo. Kau dengar tu dia diam lah. Takut ada yang ikut. Terima kasih kepada semua yang mendengar sesmek seram jam 12 malam ini. Seram betul. Kepada anda dua sana tu, jika ada sebarang cerita untuk dikongsi, mungkin lepas ni kita nak baca cerita korang pula, ataupun korang sendiri yang bercerita dengan kami, bagaimana caranya? Mungkin kalau boleh record video ke, kita video call macam biasa kita selalu buat tu, boleh komen dekat bawah dan share pengalaman korang. Pengalaman dia kacau. Kenapa Dia orang ni suka-suka Aku tak tahu lagi balik malam balik ni kereta sendiri Kita ke office ni. Okay, Assalamualaikum. Masih. Jumpa lagi. Bye. Bye.